Mughirah ibn Syu'bah terus Urwah bin Mas'ud bangun. Hai pengkhianat, sesungguhnya sama sekali tidak bersisa apa yang telah kami lakukan pembelaan terhadap kamu sebelum ini, wahai Mughirah. Pasal apa dia cakap lagu ni? Mesti ada kes sebelum ni antara dia dengan Mughirah. Ada riwayat mengatakan Mughirah sebelum ni waktu duduk di Taif tu antara orang yang merompak. Tapi dalam kes ni sebenarnya kalau kita teliti, Mughirah ibn Syu'bah ni pernah diberi peranan untuk menjaga satu kaum, tetapi dia mengkhianati amanah tersebut. Dia bukan jaga kaum tersebut, tapi dia bunuh semua kaum tersebut dan ambil harta-harta mereka. Orang bagi amanah suruh jaga elok-elok, dia pergi bunuh semua, dia ambil harta-harta ni. Jadi dia dipersalahkan di kemudian hari sebab perlakuan pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi masa tu orang yang paling banyak backup dia kawan ni, Urwah bin Mas'ud tadi, hak backup dia dengan macam-macam argumentasi, macam-macam reason, macam-macam alasan, duk backup dia. Akhirnya dia terlepas. Jadi kawan ni pun lama dah tak berhubungan. Tapi tiba-tiba hari ni hak ketuk tangan dia tu, hak dia duk bela dulu. Sebab itulah dia bangun terus kata, hai pengkhianat, seolah sia-sia pembelaan yang kami lakukan terhadap kamu sebelum ni. Jadi seolah-olah dah terganggu proses diplomasi Hudaibiyah antara dia dengan Rasulullah. Macam dia tu duk nak kat kawan ni dah, akibat dendam lama tadi. Lalu Rasulullah bersuara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami telah menerimanya untuk memeluk agama Islam. Maksudnya hal apa pun kamu nak bawa, cerita apa pun kamu nak bawa, dia dah masuk Islam dan kami terima dia sebagai sahabat kami. Tetapi tentang persoalan harta dan apa yang kamu bicarakan itu, aku lepaskan kepada kamu berdua. Hal dia sebelum ni kami tak mau tahu, sebab dia dah jadi sahabat kami, dia dah peluk agama Islam, tu kami terima. Tapi bab harta hak kamu sebut, bab amanah, bab khianat tadi, aku lepaskan kepada kamu berdua. Nabi tak mau campur. Jadi bila tengok lagu tu, terus mengalah Urwah bin Mas'ud. Sebab Urwah bin Mas'ud bukan kali pertama dia menyaksikan betapa kuat dan kokohnya kecintaan dan kasih sayang kasih sayang sahabat terhadap Rasulullah. Seolah-olah kalau dia buat perangai masa ni, cari nahan, kalau dia buat perangai masa ni memang kena dia. Jadi dia terduduk kembali dan dia memikirkan perkara-perkara sebelum ini. Kalaulah andai kata kita boleh ungkapkan seperti ini, Rasulullah di sisi sahabat ni, kalau Rasulullah nak ludah, penuh tangan-tangan sahabat nak tadah ludah Rasulullah. Kalau sahabat memerintahkan sesuatu, berkerumun sahabat nak menunaikan arahan dan perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah ambil wuduk, sahabat nak ambil saki-baki air dan wuduk daripada Rasulullah. Itulah bayangan kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap batang tubuh ataupun figure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau hari ini dia nak cari pasal dengan Mughirah, memang kena. Jadi dia kurungkan niat dia, batalkan niat dia, buat sementara waktu. Tetapi apa yang nak disebut, di kemudian hari Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Dia masuk Islam selepas pasukannya kalah perang Hunain, walaupun agak lewat berbanding dengan Mughirah. Tapi inilah nak sebut apa yang pernah berlaku kepada Mughirah ibn Syu'bah sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Bahkan lebih jauh sebagai contoh, lebih jauh sebagai contoh, sahabat besar ini juga, sahabat besar ini juga ialah barisan antara sahabat-sahabat Nabi yang diberi tauliah oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu-wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah kepada baginda. Yang selalu kita dengar sebagai contoh, ketua penulis wahyu ialah sahabat Zaid bin Sabit.
Muawiyah bin Abu Sufyan, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, tak terkecuali Mughirah ibn Syu'bah juga antara list barisan sahabat-sahabat yang diberi kemampuan untuk menuliskan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.